Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Minggu depan satu akta untuk mengharamkan rokok, vape dan semua alat merokok kepada golongan yang lahir selepas tahun 2007 akan dibentangkan di Parlimen. Jom kita tengok satu video menarik daripada Menteri Kesihatan kita, YB Khairi Jamaluddin. 6.2 bilion ringgit. Ini adalah jumlah kos yang negara terpaksa belanjakan pada tahun 2020 untuk merawat hanya 3 penyakit akibat merokok: lung cancer, heart disease dan chronic obstructive pulmonary disease ataupun COPD. Satu jumlah yang sangat besar yang dibelanjakan oleh kerajaan. Kos rawatan ini dijangka meningkat kepada 8.8 bilion ringgit menjelang 2030. Dan ramai mungkin tak tahu yang kos rawatan yang ditanggung oleh kerajaan ini adalah lebih tinggi daripada jumlah kutipan cukai yang disumbang oleh produk tembakau, iaitu hanya sekitar 3 bilion ringgit. 6 billion to treat versus 3 billion in revenue from the tax. Do the maths. Negara rugi besar. Bagi rokok elektronik atau vape pula, ramai mungkin ingat menggunakan vape tiada risiko kesihatan. That's not true. Terdapat satu penyakit baru disebabkan vape yang dipanggil Electronic Cigarette or Vaping Associated Lung Injury atau EVALI yang telah dikenal pasti. Berapa pula kos rawatan ini? Bagi seorang pesakit EVALI, dianggarkan lebih RM150,000 diperlukan bagi tempoh 12 hari kemasukan ke hospital. It's very expensive to treat this new disease. Industri rokok elektronik atau vape sekarang adalah tidak terkawal. Dengan adanya Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau dan Merokok ini, kawal selia terhadap industri rokok elektronik atau vape boleh dilaksanakan. And we can make sure the vape liquids being sold are controlled properly, lab tested, so you don't get sick. Even pengusaha-pengusaha vape sokong akta ini sebab mereka juga mahu dikawal selia. Then we can also tax vape sales. Dianggarkan nilai kutipan cukai bagi vape adalah sebanyak 500 juta ringgit setahun. Dengan melaksanakan peruntukan Generational Endgame atau GEG, KKM bukan sahaja dapat mengurangkan kos rawatan penyakit akibat komplikasi merokok, tapi yang paling penting, boleh menyelamatkan nyawa 2 juta rakyat Malaysia. Merokok bukan sahaja membunuh, ia juga memberikan impak besar kepada ekonomi negara. Do the right thing for the people and the country. Tell your MP to support the bill. Sahabat-sahabat, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi, kita ambil sedikit manfaat daripada video itu. Generasi penamat atau Generational Endgame, GEG, adalah satu bentuk kawalan perundangan yang melarang aktiviti berkaitan tentang merokok seperti menggunakan rokok, hisap rokok dan berada dalam milikan mereka sebarang bentuk produk merokok dalam kalangan generasi yang lahir pada 1 Januari tahun 2007 dan seterusnya. Ia bukan sekadar tentang kita, tetapi ia tentang anak-anak kita, tentang generasi Malaysia akan datang. Awak yang tak hisap rokok atau awak yang hisap rokok, tiada alasan untuk tidak menyokong rang undang-undang ini. Ia bukan suruh anda berhenti rokok, tetapi kita mahu halang gejala merokok terhadap anak-anak kita dan generasi mereka akan datang. Sepasti tidak ada ibu bapa yang pandai yang akan membiarkan anak-anak mereka merokok pada usia 15 tahun dan ke bawah. Ya, anda mungkin membiarkan anak anda hisap rokok selepas mereka tamat pelajaran, tamat mengaji. Habis SPM, nak isap rokok ikut suka hang. Tetapi anda yang merokok juga tahu, merokok tidak membawa banyak kebaikan. Ia menghabiskan banyak wang kita, bahkan wang negara hasil cukai yang kita bayar. Sudahlah, ekonomi dunia hari ini sangat-sangat merosot. Budaya merokok tidak akan membawa kebaikan, apatah lagi kepada anak-anak kita. Kita sepatutnya melindungi kesihatan generasi akan datang daripada masalah ketagihan nikotin serta bahan kimia berbahaya akibat daripada produk-produk merokok. Jika kita cintakan alam, cintakan pokok-pokok sehingga orang tebang sebagai langkah industri pun kita tak suka. Hang tebang balak sana, tebang sini, awak tak suka. Bagaimana kita akan membiarkan anak-anak kita dirosakkan dengan kesan-kesan rokok? Jom sama-sama kita gesa ahli parlimen kita untuk menyokong rang undang-undang ini. Tak kiralah kita merokok ataupun tidak merokok. Ingat,
ini bukan sekadar untuk kita, tetapi adalah untuk masa depan kesihatan anak-anak kita. Hari ini telah jelas pelbagai keburukan merokok kepada negara, kepada masyarakat, kepada keluarga dan per individu. Maka tiada alasan kita nak kata rokok ini adalah satu budaya elok dan tidak bermasalah. Para pakar yang menyebutkan data ekonomi, para pakar yang menyebutkan tentang data kesihatan itu, mereka adalah para ilmuwan umat Islam yang sewajarnya diikuti. Saya tahu ada daripada kalangan anda mengatakan bahawa rokok ini harus, ia tidak haram, bahkan boleh saja merokok, bahkan ada tok guru pun yang merokok sampai hari ini. Sahabat-sahabat, kaedah fiqh menyebutkan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum terhadap sesuatu itu terletak pada memahami gambarannya. Sekiranya ulama tidak mendapat gambaran keburukan rokok yang jelas, maka mereka tak boleh mengatakan rokok ini haram. Apatah lagi tiada ayat Al-Quran, tiada hadis yang menyebutkan secara jelas tentang rokok. Ini disiplin yang kita kena ikut. Maka gambaran yang jelas perlu diberikan kepada para ulama terhadap hal ini. Sekiranya ulama itu tak mendapat gambaran yang jelas, dia patut bertanya kepada orang pakar dalam bidang tersebut. Dia tak boleh memandai-mandai kerana dia bukan pakar dalam bidang kesihatan dan ekonomi. Di dalam buku saya yang berjudul Benarkah Merokok Tidak Haram, saya jelaskan bahawa ada beberapa tahap kefahaman para ulama berkaitan tentang rokok. Pertama, pada peringkat awal rokok baru dikenali. Sahabat-sahabat, rokok hanya baru ditemui dalam negara umat Islam pada kurun ke-10 Hijriah. Di Turki pada tahun 1605, Mesir tahun 1601, manakala di bumi Hijaz, Mekah, Madinah dan Syam pada tahun 1799. Pada tempoh ini, ramai ulama yang buat relax je dengan mengatakan rokok tak ada masalah. Ada pula yang sokong dan ada juga yang sangat anti kepada rokok. Majoriti ulama pada peringkat ini, mereka mengatakan bahawa rokok itu boleh, tak ada masalah. Sebab pada waktu itu belum jelas mudarat terhadap gejala merokok. Tetapi sebahagian ulama pada waktu itu juga melihat ia sebagai perkara yang tak elok. Lalu mereka mengeluarkan fatwa mengharamkannya. Dalam mazhab Al-Hanafiyah ada Syekh Muhammad Al-Khawajah dan Syekh Muhammad Al-Aini antara yang mengharamkan. Dalam mazhab Maliki, Syekh Ibrahim Al-Luqani dan Syekh Salim As-Sanhuri. Dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Al-Qalyubi dan Syekh Muhammad Ali Al-Bakri. Dalam mazhab Hanbali ada Al-Buhuti dan Syekh Muhammad Balban. Sultan Murad, salah seorang khalifah Empire Osmaniyah, memerintahkan perokok dipenjarakan dan diseksa. Perancis pernah memerintahkan perokok dipenjarakan dan disebat. Tahun 1616, Jepun menetapkan penjara kepada orang yang memiliki rokok dan menjual tembakau. Raja Britain James I juga melancarkan perang dengan rokok pada tahun 1604. Beliau mengisytiharkan penghaman rokok, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. Kerana pada peringkat ini, kefahaman orang berkaitan tentang kesan rokok masih tahap minimum. Sehinggalah pada tahun 1828, nikotin ditemui pada pokok tembakau oleh dua orang saintis Jerman dan dia diisytiharkan sebagai racun. Maka masuklah kita kepada fasa baru terhadap kefahaman berkaitan tentang rokok. Pada peringkat ini, kajian-kajian sains berkaitan rokok telah mencapai isu pembuktian dengan menggunakan alatan-alatan moden. Dia bukan sekadar teori lagi, tetapi dia dah masuk kepada tahap pembuktian. Zaman ini telah membuktikan bahawa bahaya rokok mempengaruhi kesihatan dan ekonomi. Justru itu, ulama Islam hampir bersepakat menyatakan bahawa ia haram. Namun masih lagi terdapat sebahagian ulama hari ini yang mengatakan makruh ataupun mengharuskannya. Termasuk ramai tok guru kita dekat Malaysia ni yang masih kata rokok tak ada masalah. Mereka yang mengharuskan ini mungkin disebabkan dua sebab. Yang pertama, terpengaruh dengan fatwa ulama-ulama sebelumnya yang mengharuskan, padahal waktu ketika ulama itu mengharuskan, gambaran itu berbeza dengan gambaran hari ini. Yang kedua, mungkin mereka terpengaruh dengan ulasan kajian sains yang terpencil yang menyatakan berkaitan tentang kebaikan rokok. Di negeri Selangor, rokok telah difatwakan dan diwartakan sebagai haram sejak tahun 1995. Manakala vape difatwakan haram pada tahun 2016. Sangat salah jika anda merokok di negeri Selangor. Anda boleh dikenakan tindakan terhadap perbuatan merokok. Ustaz-ustaz yang hisap rokok boleh ditarik tauliah mereka. Dr. Zakaria Al-Bari, anggota Akademi Kajian Islam dan anggota Lajnah Fatwa Al-Azhar, dia sebut bahawa merokok hukumnya haram adalah pendapat yang kuat. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya telah memberikan fatwa merokok hukumnya makruh jika ia tidak mendatangkan
kemudaratan kepada kesihatan. Sebaliknya adalah haram jika ia mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Dan hari ini telah terbukti ratusan orang mati di Malaysia sahaja akibat kesan rokok. Sheikh Hassanan Makhluf, iaitu mantan mufti kerajaan Mesir, telah menetapkan merokok adalah haram jika mendatangkan mafsadah kesihatan dan mengurangkan hak keluarga dari segi pengurangan nafkah kepada keluarganya. Makruh jika mafsadah itu tidak ketara dan tidak mengurangkan hak nafkah keluarga. Betapa hari ini kita melihat orang yang berada dalam kategori fakir dan miskin tetapi masih merokok, masih gila-gila dan sanggup beli rokok, sedangkan makan minum bulan itu pun belum tentu cukup untuk seisi keluarga. Ulama terkenal masa kini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga telah memfatwakan bahawa merokok adalah haram di sisi agama. Oleh itu, tiada alasan lagi untuk kita tidak menyokong langkah kerajaan di bawah pimpinan Menteri Kesihatan kita, YB Khairi Jamaluddin. Jom kita sama-sama sokong untuk diri kita dan anak-anak kita. Saya sokong Generation Endgame. #saya sokong GEG. Terima kasih banyak. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.